Baik, untuk hari ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita beli, sediakan dan masak dada ayam. Baik, dada ayam. Saya tahu ramai orang tak suka dada ayam. Sebab apa? Dia tebal, lemak pun tak ada, kulit pun tak ada. Tapi hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak sediakan ayam ni bagi dia sesedap bahagian-bahagian lain. Baik, apa yang kita nak masak hari ini? Kita nak buat masakan India, Moor Makhani. Moor maksudnya ayam, makhani is butter. Apa yang perlu kita buat? Kita kena perapkan kita punya ayam dada ni dulu. Okey, untuk perapan dia, kalau tengok dekat sini, saya ada plain yogurt. Memang sangat banyak digunakan dalam masakan India. Untuk masakan, untuk air, semuanya boleh. Dan dia sangat bagus untuk kita punya sistem pencernaan. Alright, yang yogurt ni, kita masukkan dulu dekat dalam kita punya mangkuk untuk kita buat perapan dia. Memang sangat mudah. Kalau kita tengok kat sini, kita ada 5 rempah. Kita ada cili, kita ada kunyit, daun ketua, serbuk ketumbar, jintan manis. Alright, semua yang ada dekat dalam pinggan ni, terus saja kita masukkan dekat dalam yogurt kita tadi. Kemudian letakkan sikit lada sula, garam sebagai dia punya perasa. Alright, yang ni kita kena gaulkan dia dulu, bagi perapan dia sebati. So dia tak ambil masa yang lama untuk perap dada ayam ni. Sebab apa? Kalau kita tengok bahagian dada ni, dia tak ada tulang, dia tak ada kulit. So kita punya perapan-perapan ni dia akan mudah masuk dekat dalam isi. Alright, apa yang perlu kita buat? Kita potong, jadikan bahagian dia besar. Dan kita gaulkan bagi semuanya sebati. Alright. Sebenarnya kalau nak diikutkan, kita dah gaul macam ni, kita dah perapkan dia pun, dia dah memang cukup dia punya perasa. Tapi saya nak tambahkan lagi dengan daun ketumbar. Okey, daun ketumbar akan naikkan lagi dia punya rasa dan dia akan bagi sedikit wangi. Kita just chop saja, roughly, halus-halus. Dan kita masukkan terus kat dalam ayam tadi. Kalau tengok dekat sini, kita ada bawang putih. Masukkan dalam 3 ulas. Halia kita pakai lebih kurang dalam 3 potong. Lepas tu saya nak masukkan juga cili. Okey, kita perlu tumbukkan dulu bagi dia betul-betul lumat dan kita gaulkan sekali kat dalam ni. Okey, bagusnya bila kita pakai barang-barang yang segar ni, dia ada air dekat dalam. So bila dia ada air, dia akan ada rasa tambahan. Masukkan dekat dalam ayam kita tadi. Dan kita gaulkan balik bagi dia betul-betul sebati. Bagi rasa tu semua serap masuk dekat dalam isi ayam tu. Okey, untuk langkah yang seterusnya, seeloknya kita boleh perapkan dia lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. Tapi terpulang jugalah, macam yang saya cakap tadi, sebab kita gunakan dada ayam. Okey, dada ayam ni dia mudah serap masuk dia punya rasa tu dekat dalam isinya. So kita tak perlu ambil masa yang terlalu lama. Kita susun ayam-ayam ni dekat atas tray. Kemudian kita kena bakarkan dulu. Okey, untuk bakar ayam ni, dia suhu tak perlu terlalu tinggi, dalam 180 darjah Celsius, lebih kurang dalam 20 ke 25 minit. Confirm ayam kita tu masak. Okey, kita nak teruskan dengan dia punya kuah. Okey, untuk kuah dia pun sangat mudah. Kita tengok dia punya bahan yang kita perap ayam tadi sama macam kita nak buat kuah ni juga. Okey, kita ada ketumbar, kita ada jintan manis, serbuk cili, kunyit. Semua bahan sama, cuma yang bezanya, okey, untuk kuah kita akan pakai krim ataupun susu sejat, dan untuk ayam kita pakai yogurt. Itu saja yang membezakan dia. Untuk warna kita akan bagi
tomato puree dan juga yang kita dah ada dekat dalam ni serbuk cili. Okey, untuk proses buat dia punya kuah, kita tak pakai minyak tapi kita pakai butter. Kita masukkan lebih kurang dalam 50 gram butter. Untuk bahan tumisan dia, kita nak pakai bawang merah besar boleh, bawang merah kecil pun boleh. Okey, yang ni kita masukkan dulu tumisan. Sedurkan sikit api. Alright, bila kita masak pakai butter, kita punya api tak boleh terlalu besar. Sebab apa? Butter ni dia cepat hangus. So kita kena selalu jaga, kita kena selalu kacau. Kemudian halia. Masuk saja lebih kurang dalam 3 potong. Bawang putih sama juga dengan cili. Okey. Yang ni pun sama juga proses dia. Kita kena tumbuk sampai dia betul-betul lumat. Kita masukkan dekat dalam tumisan tadi. Alright, bila dia dah agak layu sikit, terus saja kita masukkan semua bahan-bahan tadi, bahan-bahan yang sama kita perap ayam tu. Masuk ke dalam. Tumiskan sikit. Kemudian untuk bagi warna dia, tomato paste dalam 3 camca. Sambil-sambil kita tumis tu, kita nak tambahkan lagi dia punya rempah. Okey, bunga lawang masuk dalam 3 ke 4. Buah pelaga pun masuk lebih kurang dalam 5 ke 6. Dan juga kayu manis. Dan terus proses tumis ni sampai rempah tu naik minyak. Okey, kemudian kita nak masukkan juga krim. Okey, krim ni selain daripada warna, dia akan bagi flavor creamy yang sangat kuat dekat dalam rempah tu. Kita masukkan krim lebih kurang dalam 300 ml. Alright, proses ni pun dia tak ambil masa yang lama. Lebih kurang dalam 10 minit, kita biarkan rempah tu sebati dengan krim dan krim tu akan jadi pekat, baru boleh kita masukkan ayam yang kita dah bakar dekat dalam oven tadi. So kita tengok ayam kita kalau dah masak, terus saja kita keluarkan daripada oven. Okey, kalau kita ambil keluar daripada oven ni, memang dia punya bau sangat harum. Bau rempah tu. Tengok bahagian ayam ni dalam tray ni, dia ada air tu kan. Okey, air tu jangan buang. Kita masukkan balik dekat dalam kita punya kuah. Sebab apa? Itu adalah air ayam dan dia akan bagi rasa yang lagi kuat. Okey, ayamnya pun terus saja kita masukkan balik dekat dalam kuah tadi. Saya nak letakkan sedikit limak untuk dia segar. Perahkan lebih kurang dalam 2 biji. Tengok dia punya ayam tu, warna dia sangat cantik. Dia punya kuah sangat creamy. Saya memang fan makanan-makanan yang berempah, makanan-makanan yang beryogurt, creamy. Memang sangat menyegarkan bila kita makan. Kalau tadi kita dah buat mur makhni, memang sangat sesuai makan dengan chapati. Tapi sekarang saya nak buat jenis roti juga. Kita nak buat roti naan. Kalau kita tengok dekat sini, sangat simple. Ada telur, ada air, susu sikit, dah boleh jadi. Okey, kalau tengok dekat sini, saya ada yeast. Okey, ini yeast roti dan juga ini air suam. Okey, fungsi saya nak gabungkan dia ni adalah saya nak bagi yeast tu hidup. Okey, yeast ni sebenarnya dia hidupan untuk proses naikkan roti kita. So kita kena gaulkan dulu dekat dalam air suam supaya dia hidup, baru kita boleh masukkan dalam roti. Okey, untuk proses buat roti, kita ada gula
dan juga garam. Saya masukkan garam dekat dalam tepung. Kenapa saya tak masukkan dekat dalam air yeast ni? Alright, macam yang saya cakap tadi, yeast ni adalah hidupan. Tapi bila kita masukkan dekat dalam, yeast tu semua akan mati bila dia kena garam. Okey, untuk yeast, kalau kita letak gula, tak ada masalah. Garam, jangan. Okey, sama juga, kita gaulkan dia sampai dia sebati. Kita pakai telur, tak payah banyak, sebiji saja. Okey, ini adalah bahan tambahan. Kalau ada susu, pakai susu. Kalau tak ada susu, pakai air kosong pun boleh. Tapi bila kita pakai susu, rasa roti kita dia lagi sedap, dia lagi gebu. Okey, kita masukkan susu dan juga kita punya yeast tadi. Yeast terus saja masukkan dekat dalam dan kita kena gaulkan dia. Untuk dough ni kita kena gaulkan dia, kita kena ulikan dia. Macam awal-awal tadi kita gaulkan, dia melekat dekat tangan kita kan. Sampai tepung tu semua sebati, tengok dekat tangan kita pun tak melekat lagi. So kita boleh buat macam tekan-tekan saja. Memang dia tak akan melekat. Angkat, ambil daripada bahagian atas, masuk ke bawah, atas, masuk bawah. Bagi dia jadi sebiji bola. Letak dekat tengah-tengah. Tutup dengan towel basah. Biarkan dia naik. Lepas kita dah biarkan dia lebih kurang dalam 15 minit, dia akan kembang sikit, lebih kurang dalam 2 kali ganda. Alright, bila tepung ni dah jadi so fluffy, that mean kita dah sedia untuk buat roti naan. Sebab kita tak ada tempayan, kita tak ada equipment yang besar-besar untuk tepekkan dia, kita nak pakai pan biasa saja. Alright, kalau ada pan, non-stick pan sangat bagus, tapi kalau ada cast iron pun masih boleh guna. Okey, untuk proses dia, kita nak buat roti naan, kita ambil tepung sikit, tabur-taburkan dia dekat atas kita punya chopping board supaya dia tak melekat, dan kita ambil sikit bahagian tepi. Alright, kita boleh dapat bezakan ya, tepung tadi masa awal-awal kita uli tu, tepung tu sangat keras, tapi sekarang ni bila kita dah bentuk-bentukkan dia, dia jadi sangat lembut. Nampak? Sangat lembut, sangat lembut. Okey, apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita kena bukakan sikit, bukakan sikit, bukakan sikit, bagi dia ada ruang, sebab dekat tengah-tengah tu kita nak letak cheese. Kalau nak pakai mozzarella, ada mozzarella, pakai. Kalau ada cheddar, pakai. Cuma tak sesuai untuk letak parmesan cheese saja. Parmesan tu untuk pasta. Okey, sekarang ni kita punya cheese, saya pakai cheddar saja. Sebab apa saya pakai cheddar? Sebab warna dia sangat cantik, kuning. Okey, untuk cheese cheddar ni kita letak dekat bahagian tengah dia. Kemudian kita ambil tepung yang tepi, tepung yang tepi, tepung yang tepi, tutupkan dia. Kita nak lepehkan dia. Okey, untuk lepehkan dia, sepatutnya kita kena pakai roller tu kan. Tapi disebabkan saya tak ada roller, ikut suka korang lah. Dekat rumah tu ada botol, pakai pun botol, tak ada masalah. Janji dia dah lepeh, dia dah boleh goreng, itu tak kisah. Alright, sekarang ni kita kena lepehkan dia sikit. Pastikan cheese yang kita masukkan tadi, bahagian belakang dia tak terkeluar. Lagi satu, masa kita nak masukkan dekat dalam pan nanti, kita boleh buang semua ekses-ekses tepung yang ada dekat atas tu. Terus saja kita masuk dekat atas pan. Lebih kurang dalam 1 ke 1,5 minit. Biarkan dia sekejap, bagi dia kembang sikit, baru kita pusingkan dia sebelah satu lagi. 1 minit, 1 minit setengah, bahagian bawah dia mesti akan cantik. Yes, inilah yang kita nak. Dia ada hangus-hangus sikit dan dia punya roti tu menggembang. Menggembang tu sebab yeast yang ada dekat dalam roti tu semua. Benda yang paling saya tak sabar kalau saya buat roti, masa kita nak potongkan dia tu. So kita tengok ni dia dah sangat kembang kan. So dia macam ada udara dekat dalam. Potongkan sikit.
Allahu Akbar. Tengok dia punya cheese. Sangat banyak cheese. Dia punya roti pun lembut. Lapisan dia terbaik. Dua air yang sangat sinonim di bulan puasa. Air tebu, air kelapa. Memang sangat menyegarkan. Rasa macam hidup balik kita minum kan. Tapi apa yang kita nak buat hari ni, kita nak upgradekan dia punya rasa pergi ke maksimum. Okey, apa yang kita nak buat? Kita nak buat air kelapa gula Melaka. Sangat popular di Negeri Sembilan. Kita panggil dia janda pulang. Tapi cara kita hari ni, kita nak ubah sikit. Kita nak jadikan dia ada sedikit masam. Kita nak gunakan limau nipis. Okey, limau nipis memang sangat menyegarkan. Sangat sesuai masuk kat dalam kelapa ataupun kita minum sebagai air biasa sahaja. Letakkan gula sikit, letak ais, minum. Cukup menyegarkan. Alright. Untuk langkah yang pertama, kita kena buka dulu kita punya kelapa ni. Masuk dekat dalam satu bekas. Sebab apa? Kita nak gaulkan dia dengan gula merah supaya warna dia berubah dan rasa dia akan bertukar. Okey, bahan yang seterusnya, gula merah ataupun gula Melaka. Okey, tengok bahagian gula Melaka ni memang sangat cantik, gebu. Apa yang perlu kita buat? Kita cuma kena parut-parutkan dia sikit. Kalau rajin, masukkan dekat dalam air panas, masuk kat dalam periuk, masakkan dia sampai dia betul-betul pekat. Terus gaulkan sekali dengan air kelapa tadi tu. Bila kita dah parutkan dia, terus masuk dekat dalam, gaul-gaulkan sikit sampai gula Melaka tu sebati dan air kelapa tu bertukar warna menjadi seakan-akan brown sikit. Kemudian kita nak letakkan asam dia. Okey, asam kita pakai limau kasturi. Letak lebih kurang dalam sebiji ke 2 biji. Okey, kita gaulkan sekali lagi. Dan kita nak letakkan dia punya isi. Okey, untuk isi kelapa ni, kita cari yang dia agak muda sikit. Supaya senang kita nak kaut-kautkan dia punya isi tu. Okey, proses dia pun sama saja. Kautkan sikit. Bulan-bulan puasa ni kalau tengok buah kelapa ni macam memang macam sangat menyegarkan betul kan. Tak sabar-sabar nak tunggu untuk buka puasa tu. Okey, dia punya isi. Ambil cawan. Masukkan isi dia. Okey, letak tepi. Ambil ais sikit. Jangan terlalu banyak sebab kita tak nak hilang rasa air kelapa dengan gula Melaka tu. Kemudian terus saja kita tuang dia punya air. Allahu Akbar. Nampak sangat menyegarkan. Nampak sangat memang menyelerakan. Right, macam mana? Nampak sangat menyelerakan, menghilangkan dahaga kan? Kalau korang nak rasa, nak tahu macam mana dia punya taste tu, pergi cari air kelapa, cari gula Melaka, buat sendiri.